Assalamualaikum semua, salam suria cinta. DJ Lin kini berada di KLIA. InsyaAllah petang nanti DJ Lin akan berlepas terbang ke Madinah untuk mengerjakan umrah. Ini kali pertama DJ Lin akan mengerjakan umrah di bulan Ramadan Mubarak. Tak sabar rasa teruja. Apa pun DJ nak ucapkan terima kasih banyak kepada Arizwan Travel yang sudi sponsor DJ Lin. Dan DJ Lin rasanya tak lengkap. Insan di sebelah DJ Lin ni merupakan Ustaz Ridwan. Inilah orang kuat di sebalik Ridwan Travel and Tours. Terima kasih Ustaz. Berbesar hati daripada pihak Suria, pihak Jilin dengan tim yang akan pergi nanti 28 orang saja. Dan jemaah ni daripada setiap segmen negeri dalam Malaysia. Ada pada Sabah, ada yang pada Terengganu, ada yang pada Johor. Boleh masuk dalam website www.aridwan.com. Alhamdulillah. Nak follow media sosial pun boleh juga Ustaz? Ya, pun boleh. Media sosial kita ada di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan beberapa lagi lah media sosial yang ada. Okey, jadi untuk anda yang belum ada pengalaman mengerjakan umrah bersama dengan Ridwan Travel and Tours, anda patut cuba, mesti cuba. Okey, masa DJ Lin ni first time nak cuba, so rasa teruja sangat. Terima kasih banyak Ustaz Ridwan. Saya Ustaz Yushaizan bin Haji Yusof yang bersama-sama dengan jemaah seramai 29 orang kembara pada kali ini. Sama-sama kita adalah salah seorang daripada DJ daripada Suria FM, insyaAllah. Dan perjalanan kami berjalan lancar semasa berada di Madinah, iaitu kami telah berpuasa hampir 5 hari di Madinah. Di samping mendapat keberkatan di bulan puasa, kami juga menziarahi tempat-tempat yang menarik semasa berada di Madinah, insya-Allah. Cuma tak banyaklah tempat yang kita ziarah. Ada tempat-tempat yang terpaksa kita tak pergi sebab kebanyakan tempat ziarah di musim Ramadan ditutup. Jadi sekurang-kurangnya kita ada ziarah asas, iaitu di Quba dan sekitarnya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, memang jemaah-jemaah semua amat berpuas hati dengan perjalanan umrah kita pada kali ini. Alhamdulillah. Jadi di sini adalah perkuburan Baqi', di mana perkuburan siapa yang meninggal di Madinah ni akan dikuburkan, dimakamkan di sinilah, sesiapa saja noh. Dan sahabat-sahabat Nabi juga dikuburkan di sini. Sekitar dalam 10,000 orang sahabat Nabi noh. Dan juga dimakamkan di sini termasuk imam mazhab, salah satu imam mazhab iaitu Al-Imam Malik rahimahullahu taala, imam bagi mazhab Maliki, dimakamkan di sini. Sabda Rasulullah SAW, mafhum dia, kalau boleh mati, meninggallah di Madinah, kerana meninggal di Madinah akan dimakamkan di Baqi'. Dan barang siapa yang dimakamkan di Baqi' akan bangkit bersamaku ketika hari kiamat. Kerana hari kiamat nanti Rasulullah SAW yang pertama sekali dibangkitkan oleh Allah SWT. Dikejutkan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan kejutkan Nabi, dan Nabi yang mana dekat dengan Madinah ni akan bangkit bersama Nabi, insya-Allah. Tuan-tuan nampak tak pintu 339? Pintu 339. Pintu ni saya panggil pintu shopping. Inilah pintu yang kita nak shopping nanti, tapi hari lain. Hari lain saya akan tetapkan tarikh untuk kita pergi. Sebab kalau pergi itu shopping, memang shopping betul ya. Jadi kita ibadat dulu. Okey, di sini nampak tak ni pintu 21 dengan 22. Di sinilah terdapatnya Telaga Talhah. Telaga Talhah. Siapa Talhah ni? Siapa Talhah? Apabila pembesaran Masjid Nabawi pada awal zaman Nabi dulu, jadi Talhah ni lah yang pemilik kepada tanah. Tanah di sini dia tanam kurma banyak di sini. Tapi apabila dia memeluk Islam, dia infakkan harta dia, jadi telaga dia lah yang dibuat di dalam tu. Tapi telaga tu hanya tinggal mozaik aja, bulat tu. Dan kalau nak masuk, nak tengok, muslimat tak boleh masuk sebab kawasan lelaki.
namanya Saqifah Bani Sa'idah. No, apa nama dia? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni dia perkampungan, no, perkampungan Bani Sa'idah, yang mana pada zaman Nabi dulu ada satu kampung nama Bani Sa'idah, dan di sini ada Saqifah. Saqifah ni makna dia tempat lepak, pondok. No? Spot lepak. Spot lepak. Itulah tu dekat tu kolam tu. Itulah dia. Tempat lepak. No? Tempat yang bulat tu. Tapi Dibuat kalau lagi cantik lah. di kampung Dulu taklah kita cantik tu. tempat lepak tu ada buka semua. Saqifah ni tempat lepak yang dia tutup 3, buka 1. Depan tutup, tepi tutup, depan tu dibuka. Ada dinding 3, no. Kalau kita punya pondok tak ada dinding langsung. Satu Saqifah yang mana dikatakan Nabi pernah minum air dari telaga Saqifah ni lah. Kalau tuan-tuan yang jenis belajar kitab fiqh, dia ada perbahasan dalam kitab fiqh iaitu tentang telaga Budha'ah. Bisa dengar? Pasal telaga Budha'ah ni katakan air satu masa dulu tu Madinah jarang hujan. Bila hujan dia akan turun di sini. Dia turun di sini, yang mana sini lembah yang rendah, no? Hujan tu dia bawa segala bangkai anjing, segala sampah-sampah turun di sini. Lalu ada air di sini namanya telaga Budha'ah. Lalu Rasulullah tetap minum air tu. Dia minum air tu, minum. Lalu sahabat tanya, Rasulullah, kenapa kamu minum air di sini? Sedangkan kita hujan-hujan tu semua turun di sini masuk bangkai-bangkai anjing, sebab di Madinah ni dulu banyak anjing. Sekarang tak banyak kan. Kan satu masa dulu. Jadi bila Rasulullah minum, Rasulullah sabda lah dalam satu hadis sebut, dalam kitab-kitab fiqh dia sebut, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air dia suci, tidak menajiskan akan sesuatu oleh najis. Maknanya, jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i ni dia istinbat hukum daripada hadis Nabi ni. Kenapa suci? Kerana air dalam telaga tu lebih 2 kolah. No, lebih 2 kolah. Jadi itu sikit tentang dikatakan Nabi pernah minum air telaga. Dan satu lagi, di sini juga tempat pembai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, diangkat menjadi pemimpin selepas kewafatan Rasulullah SAW. Di mana setelah kewafatan Rasulullah, kaum Ansar daripada Aus dan Khazraj, dia terus berhimpun di sini nak lantik pemimpin. Dia nak lantik pemimpin, siapa yang nak ganti Rasulullah? Orang Ansar ni dia jenis dia jenis nak lantik pemimpin sebab Madinah ni tanah mereka. Ni tanah dia, no. Jadi orang Muhajirin dia tak kalut masa tu. Orang Muhajirin ada sebahagiannya masih bersedih, dan ahli keluarga Nabi termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas menguruskan jenazah Nabi ketika itu. Jadi bila sahabat-sahabat Muhajirin dapat tahu orang Ansar dah kumpul untuk lantik pemimpin, maka turunlah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pergi di sini tengok apa yang kamu nak, no? Maka di sini orang Ansar kata, di sisi kamu ada pemimpin, di sisi kami juga ada pemimpin. Lalu Sayyidina Abu Bakar dia sebut apa balik yang Nabi kata. Nabi sebut al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu daripada orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy? Kerana ketika itu, di zaman tu, di orang kata bergeopolitik ketika itu, orang Quraisy adalah yang paling dimuliakan oleh orang-orang Arab. Ketika itu, paling orang Arab dimuliakan orang Arab. Jadi untuk ketika itu pemimpin dilantik mesti orang Quraisy. Maka orang Ansar dan Muhajirin setuju bai'ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dengan gelaran Al-Khalifatur Rasul. Nak ceritakan lagi tentang pencurian jasad Nabi. Berlaku juga di zaman selepas kewafatan Nabi, apabila berlaku nak ada pencurian ataupun orang nak curi jasad Nabi. Pasal apa nak curi jasad Nabi? Sebab apa tuan-tuan? Satu ketika Nabi SAW berbekam. Apabila berbekam, selesai saja berbekam, dia minta sahabat pergi buang darah bekam tu lah. Tapi sahabat tak buang, sebaliknya dia minum. Dia pergi satu tempat, dia minum, dan balik Nabi tanya kepada dia, sahabat, dah buang ke? Tapi Nabi dah tahu, kata dia dah minum. Lalu Nabi pun berkata, mana-mana darah aku yang bercampur dengan darah, maka haram untuk masuk neraka. Bukanlah. Jadi apa yang berlaku? Jadi orang nak curi, nak ambil jasad tu. Sebab itulah berlaku di mana jasad Nabi nak dicuri. Berlaku pada ketika mana ada 2 orang Yahudi.
Yahudi yang datang sewa rumah dekat sini zaman selepas pada itulah, sewa rumah di sini dan hari-hari menggali di bawah, gali. Dan setiap hari dia dalam tengah rumah tu dia gali dan ditutup dengan almari. Letak almari, tutup, letak almari, tapi siapa pun tak perasan. Tetapi pada ketika itu saya tak ingat nama raja. Raja bermimpi yang menyatakan jasad Nabi nak dicuri. Dia ingat hanya mimpi biasa, tetapi berkali-kali mimpi. Jadi dia rasa macam tak puas hati, lalu berjumpa dengan Datuk Bandar. Inilah Madinah ni, jumpa dengan Datuk Bandar, beritahu kat dia nak jumpa dengan semua. Sebab dalam mimpi dia tu, dia nampak orang tu. Dia nak jumpa semua orang Islam yang berada di dalam bandar ni. Jadi dia pun datang dan bersalaman lah dengan orang yang berada di Madinah. Tapi dia tak jumpa orang yang dia mimpi tu. Jadi dia tanya sekali lagi, ada lagi ke penduduk-penduduk yang tak mai hari ni, yang tak mai salam dengan dia? Dia kata tak ada dah. Kalau orang Islam memang tak ada dah. Kecuali ada dua orang Yahudi yang duduk di sini untuk nak buat, kononnya nak berniaga di sini. Jadi panggil dua orang tu. Bila panggil inilah orangnya. Jadi dia panggil dua orang ni untuk pergi satu kenduri. Dan pada masa yang sama dia ambil polis dan pengawal untuk pergi ambush rumah. Ambush rumah tak jumpa. Bukan tak jumpa ni, tak jumpa lubang tu. Tak jumpa lubang. Jadi macam mana? Bila tak jumpa lubang, dia cari-cari. Sebab apa? Jaranglah orang letak bila dia masuk rumah tu, pasal apa almari duduk tengah? Pasal apa tak duduk tepi? Biasanya kita letak almari kat tepi. Jadi bila duduk tengah, tolak almari tu barulah jumpa. Maka jumpalah pencurian jasad Nabi tu. Dia cuba nak curi. Dan apabila berlaku macam tu, maka kerajaan Arab Saudi sekarang dah buat macam besi-besi lah. Bawah semua konkrit, bukan takat konkrit, bubuh dengan besi-besi, plat besi, supaya tak berlaku pencurian jasad Nabi. Jadi itu sebuah sedikit tentang pencurian jasad Nabi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini adalah kawasan Raudhah, adalah dalam area Raudhah lah. Nabi cakap antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman syurga. Betul? Daripada makam Nabi sampai ke mimbar ni adalah dalam kawasan Raudhah. Jadi dalam Raudhah ni banyak tiang-tiang. Banyak tiang-tiang yang special lah. Ada dalam 8 tiang. Tapi yang masyhur, yang biasanya kita popular, dalam 3-4 tiang je lah. Jadi pertama saya nak terangkan adalah tiang wangi. Sebab apa tiang wangi? Dinamakan tiang wangi sebab tiang tu dia berbau wangi. Tiang tu berbau wangi. Sebab apa? Sahabat-sahabat dan sampai sekarang, selepas saya solat, dia akan bubuh minyak wangi, minyak atar dekat tiang tu. Jadi kedudukannya adalah dekat sinilah, sebelah mihrab lah, sebelah mimbar. Itu mengenai yang pertama lah, mengenai tiang wangi. Yang kedua adalah tiang Aisyah. Tiang Aisyah ni masyhur juga. Dia kedudukan dia tiga ke depan daripada tiang wangi tu. Jadi nanti dekat sana dia ada kedudukan, dia ada lukisan lah, dia punya macam ada sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi kita nampak situ adalah tiang Aisyah. Tiang Aisyah ni apa kelebihan dia? Kelebihannya adalah Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah solat di situ. Dan rahsianya di situ adalah Rasulullah pernah cakap, sesiapa saja tidak mengetahui. Sahabat pernah bertanya dekat Rasulullah SAW, apa istimewanya dekat tiang itu, dan dekat mana Rasulullah solat kan. Tetapi Aisyah saja yang tahu. Isteri dia tak ceritakan kepada orang. Dia tidak ceritakan dekat orang. Sebab istimewanya. Dan sekarang ni kita tahu itu adalah tiang Aisyah. Jadi Rasulullah pernah solat di situ. Ketiga adalah tiang taubat. Tiang taubat berdekatan dengan makam Nabi lah, kat bahagian sana. Kenapa dinamakan tiang taubat? Sebab apa? Ada satu sahabat, Abu Lahubah. Siapa Abu Lahubah ni? Dia adalah messenger Islam. Dia adalah petugas Islam yang Allah hantar untuk buat MOU dengan kaum Quraisy sana, untuk buat perjanjian. Apa dia buat? Dia cakap, kenapa dia taubat? Kenapa dia nak kata taubat? Sebab dia buat dengan orang sana, dia buat macam ni, signal macam ni, signalnya.
Sesiapa yang berurusan dengan Rasulullah, dia buat macam ni. Apa tanda dia? Maknanya mati lah. Mati. Maknanya dia buat sign kalau kita macam ni kan, nak perang mati, dia akan pancung. Jadi dekat situ Rasulullah SAW dia rasa macam dia buat satu kesalahan yang besar. Satu kesalahan yang besar. Jadi apa dia buat? Dia ikat diri dia. Dia ikat diri dia dekat tiang tu. Sebab tu dinamakan tiang taubat. Sehinggalah Rasulullah SAW telah sampai kepadanya dan beritahu, sesungguhnya Allah telah menerima taubat kamu. Jadi itu antara 3 tiang yang masyhur dekat dalam Ramadan ni lah. Makam Rasulullah SAW. Jadi bagi lelaki bolehlah nampak kan. Bagi yang perempuan memang tak nampak. Boleh tengok kat luar, tengok kubah hijau je. Jadi macam mana nak kenal itu adalah makam Nabi, kita tengok kat sini. Di atas ni. Dia tulis Rasulullah. Di sini dia ada 3 makam di sini ya. Lagi? Siapa? Omar. Dan yang ketiga Abu Bakar ni. Abu Bakar. Dia ada 3 lah. 3 orang lah. Dan dikatakan juga di sini sebenarnya ada 3-4 makam. Yang keempat masih belum diketahui sama ada Imam Hadi ataupun siapa? Nabi Isa, insyaAllah. Tapi itu hanya pandangan lah. Okey. Jadi nak tengok ni, jadi jangan sampai kat sini terus bagi salam lah, bagi muslimin lah. Ni bukan dia lagi ni. Ni lubang ni. Tapi tak nampak apa pun, jangan tengok pun tak nampak apa. Sebab dia tutup. Jadi sampai saja di sini, tengok ada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu bolehlah bagi salam. Sampai kat sini. Assalamualaikum ya. Ini bukan Rasul, Abu Bakar. Sahabat. Assalamualaikum, bagi salam. Nah, ikut tempat ni lah. Ni sini. Perempuan, kalau tengok sebelah sana, sebelah kiri saya, ada satu kubah hijau. Kubah hijau. Dekat situlah terletaknya makam Nabi Muhammad SAW. Dan dekat situ juga adalah yang kita tengok dekat tadi, dan kita tengok gambar-gambar tadi, itu adalah Raudhah. Dekat sana juga ada tiang-tiang yang saya telah ceritakan tadi. Dan dekat situ juga merupakan rumah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Aisyah. Dan dekat situ kita tengok ada dekat atas tiang tu banyak fakta-fakta lah yang mengatakan dekat atas tu kalau kita nampak ada satu lubang kan. Nampak ada satu lubang tu, ada orang mengatakan itu kubur. Ada orang mengatakan itu adalah satu laluan untuk orang curi apa semualah. Tapi itu semua wallahu alam, kita tak tahu. Tapi apa yang pasti dekat situ terletaknya jasad orang yang sangat kita sayang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman dulu kubah ini dia bukanlah kubah. Ia hanyalah pelapar. Ia hanyalah atap rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibuat daripada pelepah tamar. Dan itu pada zaman isterinya. Kemudian diwarnakan hijau pada zaman Sultan Abdul Malik. Pada zaman Sultan Abdul Malik dia telah berwarnakan dengan kubah berwarna hijau.
Assalamualaikum, semua salam Ramadan dari bumi Madinah. DJ Lin berada di Masjid Quba, tak berapa jauh daripada Masjid Nabawi. Dan masjid ini kalau kita solat di dalamnya, ganjarannya adalah seperti satu umrah. Itu yang difahamkan oleh mutawif daripada rombongan Rizwan Travel and Tours. Alhamdulillah DJ Lin dapat orang kata melakukan solat sunat, solat taubat ya. Jadi alhamdulillah salah satu pengalaman yang sangat indah bersama rombongan Rizwan Travel and Tours. Okey. Haji Quba ni kalau tok belakang saya, ini adalah Masjid Quba. Dan apa fadilat Masjid Quba ni? Nabi telah cakap, sesiapa yang berwuduk di rumah dan datang ke Masjid Quba untuk bersolat sunat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala sebanyak 1 kali umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak mendapatkan ganjaran pahala 1 kali umrah, maka datanglah ke Masjid Quba dengan berwuduk daripada rumah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Semua salam Ramadan dari bumi Madinah. DJ Lin kini berada di ladang kurma. Seperti anda dapat lihat, nampak tak, ini pokok kurma yang original kan? Memang lain lah kalau kita tengok kan, dia subur, kehijauan dia tu. Dan ini adalah ruang rehat. So dia dalam untuk shopping lah, shopping kurma, coklat dan sebagainya. So di luar ni dihias untuk pelancong-pelancong datang berehat dan mengambil gambar dan sebagainya. So jom kita usyah. Kurma ni dia ada khasiat-khasiat dia lah. Antaranya dalam hadis Nabi SAW dia sebut, bila kita makan kurma ajwah tu 7 biji, maka akan terhindar daripada racun sampai ke petang. Dalam riwayat tu ada hadis riwayat Aisyah lah. Itu antara hadis-hadis yang berkaitan tentang kurma lah. Di atas tu yang mereka duduk selfie ambil gambar tu, situ adalah tempat di mana Nabi Muhammad letak 50 orang sahabat dia sebagai tentera pemanah. Tentera pemanah. Nabi arahkan, jikalau jadi apa-apa sekalipun, kamu jangan turun. Jangan turun walaupun dah menang. Akan tetapi sahabat yang ni mereka tersilap. Tersilap. Mereka tersilap, jadi mereka turun melanggar arahan Nabi SAW. Jadi bila mana mereka langgar arahan Nabi itu, mereka turun, maka ketika itu Saidina Khalid Al-Walid belum Islam. Dia jadi ketua tentera berkuda bagi perang perang Uhud. Dia buat U-turn formation, U-turn, serang tentera muslimin dari pihak belakang pula dan depan oleh orang lain, dia dari belakang. Maka kucak-kacirlah formation tentera muslimin ketika itu. Dan Nabi Muhammad SAW juga cedera. Dia cedera sehingga dia terjatuh, kata ulama, jatuh dalam lubang. Ketika itu yang melindungi jasad baginda Nabi SAW adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Sayyidina Talhah ni jadikan dia punya diri dia sebagai perisai daripada tebasan pedang. Saya cerita tadi tu kan, daripada tombak. Lebih kurang dalam 20 orang dia lawan. Bukan 20 orang cokia. Cokia ni kalau tak belajar silat kita main lawan tu lebih tendang macam tu lah. Tapi kalau yang Sayyidina Talhah lawan ni semua warrior. Warrior kalau biasa masuk gelanggang 1 lawan 1, susah. Siapa biasa masuk lah. Ada pengalaman. Saya ada pengalaman, saya tahu 1 lawan 1 sangat susah. Tapi Sayyidina Talhah ni hebat tak hebat, dia lawan 20 orang ke 21 orang dengan pedang dan tombak, maka habis luka-luka. Sehingga dia punya luka tu berlumuran darah muka dia tu. Dan sahabat Nabi tanya, apa jadi dengan Talhah? Ada ingat dia dah mati dah meninggal. Rupanya tak meninggal lagi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda ketika itu, wajabat Talhah. Wajabat Talhah di sini ditakdirkan dengan banyak makna. Antaranya wajib syurga, wajib keampunan dan sebagainya. Jadi Talhah bin Ubaidillah antara salah satu sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dijamin syurga. Dan di sini terjadi juga antara sahabat Nabi yang besar, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi, gugur syahid di sini. Gugur syahid dilontar oleh pelontar tombak namanya Wahsy. Wahsy
orang Afrika, orang Habasyah, diupah oleh Hindun bin Utbah, isteri kepada Abu Sufyan bin Harb. Setelah itu kedua-duanya masuk Islam, kedua-duanya masuk Islam. Dan Sri Wahsy ini bila dia masuk Islam, dia turut serta dalam peperangan memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, lalu membunuh Nabi palsu tersebut sebagai dia rasa bersalah terhadap bunuh Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Antara juga sahabat yang meninggal di sini, syahid tapi tidak diapa-apakan jasad dia, Saidina Hanzalah. Hanzalah ini dikenal sebagai Ghasilul Malaikah, iaitu yang dimandikan oleh malaikat, yang mana bila dia baru kahwin, dia datang perang, hal keadaan tak ada nak mandi junub, jadi malaikat mandikan dia, mandi wajib kat dia. Dah saya dengar cerita tu. Dan di antara jasad yang tidak diapa-apakan oleh kafir Quraisy kerana ayah dia pembesar ketika tu. Jasad sahabat lain 70 orang tu kesemuanya diapa-apakan, dirobek dan sebagainya. Okey? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك. Kita tengok di atas tu, di sanalah locationnya Gua Sur lah, tempat Nabi sembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di atas tu, nak try naik boleh lah. Nabi berada di atas tu lebih kurang 3 hari lah. Yang saya sebut tadi, hari Khamis start, Jumaat, Sabtu, Ahad dia keluar. Dan berlaku beberapa mukjizat di atas tu. Gua Sur ni, lubang tu dalam sejarah disebutkan dalam ulama dalam kitab-kitab sirah, dia lubang saja, dia tak ada apa-apa tutup. Jadi boleh saja ketika itu orang yang ligan Nabi, antaranya Abu Jahal, antaranya yang turut serta ligan Nabi, boleh saja dia jumpa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, nampak. Akan tetapi ketika itu Allah Ta'ala utuskan labah-labah untuk buat sarang, tutup dia punya sarang tu dalam tempoh yang sekejap. Jadi bersama-sama rombongan yang nak ligan Nabi tu dengan Abu Jahal tu, ada satu orang yang spesialis dalam bab sarang labah-labah. Ada kepakaran dia kerja je kaji sarang labah-labah saja. Dia kaji sarang labah-labah saja. Dia kata apa kat Abu Jahal? Wahai Abu Jahal,
sarang ni sudah ada sebelum kelahiran Nabi lagi. Jadi Allah Ta'ala utuskan labah-labah ni untuk buat sarang version lama. Jadi dia tengok-tengok, mustahil ada orang dalam ni, sebab sarang ni dah wujud sebelum kelahiran Nabi SAW lagi, padahal baru buat. Itu antara mukjizat Allah Ta'ala bantu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar untuk sembunyi. Jadi kalau ikut strategi Nabi, tak ada orang jumpa dah, sebab yang nak dihijrah itu di Madinah, di utara, ni di selatan Mekah. Tapi ketika itu ada orang yang pakar menjejak tapak, ada ilmu jejak tapak. Zaman lah dah tak ada lah ilmu jejak tapak kaki ni, suka pakai GPS lah. Zaman dulu ada pakar jejak tapak, dia baca tapak kaki, dia tahu orang ni hutang ni, dia tengok tadi dia hutang ni. Dan juga ada orang pakar ilmu, nak kata ilmu falak tak falak, ilmu astrologi. Dia tengok je nama kawan ni, tahu datang ni. Dia tengok nama kawan ni, bin mak dia, tahu datang ni. Dulu pernah lah didedahkan dengan ilmu macam tu. Dan ilmu macam tu bahaya lah, tak payah belajar lah. Jangan belajar lah. Jadi itulah antara mukjizat yang cerita sarang labah-labah tu dibuat version yang sebelum Nabi lahir. Jadi oleh kerana itu baginda Nabi selamat daripada ancaman untuk dibunuh oleh orang-orang yang ligan tu. Dan kemudian bila dah selamat, barulah dia kembali untuk berhijrah di Madinah. Macam yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sebelah depan saya ni, ini adalah Jabal Rahmah. Di sinilah tempat Nabi Adam dan Hawa dipertemukan. Dekat sinilah berlakunya satu peristiwa yang sangat sedih. Iaitu di sini adalah berlaku peristiwa khutbah Nabi yang terakhir. Khutbah wada kita panggil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dinah. Apa dia cakap? Pada hari ini aku telah sempurnakan iman kamu, aku telah sempurnakan agama kamu. Maknanya bila Umar Al-Khattab mendengar ayat itu, apabila Umar Al-Khattab mendengar ayat itu, beliau terus merasa sedih. Pasal apa? Dia tahu selepas itu ini merupakan khutbah Nabi yang terakhir. Ini merupakan ayat-ayat Nabi yang terakhir. Selepas itu tiada lagi kesempurnaan selepas ketiadaan Nabi. Jadi itu adalah khutbah. Dekat sinilah, dekat sanalah berlakunya khutbah wada. Ada 13 isi khutbah wada tu. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan kita telah 12 hari berada di Mekah dan Madinah. Sepanjang di Mekah, perjalanan kita alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan begitu ramai jemaahnya. Masya-Allah, mengalahkan ibaratnya pada musim haji. Ibaratnya jemaahnya adalah pada musim haji. Sangat-sangat ramai. Seumur hidup saya menunaikan umrah, kali ini adalah jemaahnya yang paling ramai. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita dapat berpuasa di bulan Ramadan dan kita dapat menunaikan ibadah pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah umrah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, umrah Ramadan yang kita buat ini adalah ibaratnya dapat pahala seperti ibadah haji. Masya-Allah. Antara perbezaan yang kita dapat pada kali ini adalah suasana buka puasa. Suasana kita berbuka puasa di Masjidil Haram, di mana jemaah sambil bertawaf sekalipun mereka akan berbuka puasa dan sambung tawaf. Jemaah akan buka puasa. Dia akan disediakan di jalan-jalan, di setiap jalan-jalan di tempat-tempat tawaf tu air zam-zam, dan juga ada orang bagi makan kurma, roti dan sebagainya. Di mana kalau kita tak habis tawaf tu, maka kita akan berbuka dahulu dan kemudian sambunglah tawaf sehingga selesai tawaf, dan kita akan solat berjemaah secara beramai-ramai lah di Masjidil Haram. Melihat pelbagai jenis kerenah bangsa. Ada orang-orang jemaah dari Pakistan, ada dari India, ada juga daripada Arab tu sendiri, Arab juga ada daripada Mesir, Algeria dan sebagainya. Kita akan jumpa dengan pelbagai jenis kerenah. Jadi bagi mereka yang tidak biasa, maka di sini adalah sangat-sangat menguji kesabaran masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, sepanjang di Mekah kita telah ziarah Ja'ranah, kita telah ziarah Jabal Thur, kita telah ziarah Jabal Nur, dan juga kita telah ziarah perkuburan Ma'ala. Jadi dekat sana sepanjang perjalanan
menaiki bas dan juga berjalan kaki. Kita telah juga melakukan ziarah dalaman, iaitu menziarahi rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Telaga Zamzam, Jabal Abi Qubais dan sebagainya. Jadi masya-Allah sepanjang perjalanan ini insya-Allah jemaah semua dalam berpuas hati dan berada dalam keadaan yang sangat-sangat bersemangat untuk menunaikan ibadah umrah ini. Di antara tempat-tempat yang kita lawat di Mekah, yang di dalam Masjidil Haram itu sendiri adalah antaranya yang paling menarik sekali kita melawat Telaga Zamzam lah. Yang mana Telaga Zamzam ini kita kena datang awal. Kalau kita lewat maka dia akan tutup. Sebelum masuk zuhur dia dah tutup dah. Maka tak ada peluang lah kita untuk mendapat air Zamzam yang original tu. Okay, antara pengalaman yang saya tidak boleh lupakan di Tanah Haram ini adalah pertama-tamanya adalah solat sunat tarawih dan waktu berbuka puasa. Masya-Allah, dia punya vibe sangat lain daripada yang lain. Vibe untuk kita berbuka puasa dan vibe kita solat tarawih sangat berbeza dengan kita solat di Malaysia. Dan vibe apabila kita menunaikan ibadah umrah, terutamanya apabila tawaf. Tawaf adalah sangat-sangat ramai, berbeza dengan waktu-waktu yang sebelum ni. Berbeza dengan waktu-waktu sebelum cuti sekolah dan waktu-waktu sebelum bulan hari-hari biasa. Apabila kita tawaf di bulan Ramadan, orang jemaahnya sangat ramai daripada seluruh pelosok dunia. Masya-Allah, tabarakallah. Dan ini merupakan antara pengalaman yang saya tidak boleh lupakan. Sekadar itu sahaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.